Isu panas sekarang ni lah, panas tak panas, mana tak panas kan. Isu pasal apa? Mentega terbang. Tahu mentega terbang? Saya mula mikir tak, kenapa dinamakan filem tu Mentega Terbang? Macam tak masuk kan? Macam tak ada kena-mengena. Sebenarnya dia ada hidden message kat situ. Ada message tersembunyi. Mentega terbang bahasa Melayu. Kalau diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, apa bunyi dia? Mentega bunyi apa bahasa Inggeris? Takkan tak tahu bahasa Inggeris. Kata duk Penang. Mentega butter. Terbang apa bahasa Inggeris? Fly. Butterfly. Sebenarnya tajuk cerita tu sebenarnya butterfly. Tapi dia tak nak nampakkan sangat, dia tukar bahasa Melayu, dia kata mentega terbang. Jadi kita pun macam tak nampak isu sangat bila sebut mentega terbang. Tapi butterfly, dia memberi makna tepat pada cerita tu. Apa maksud butterfly? Dalam filem ni, dia nak ceritakan kebebasan hak beragama. Budak ni nak agama apa lantak dia, pandai dia fikir. Macam tu. Sedangkan dalam Islam kita tak diajar begitu. Tapi ini yang benda-benda nak merosakkan. Kenapa dia namakan filem tu Butterfly? Kan? Kenapa disebut butterfly? Cuba tengok butterfly, rama-rama. Rama-rama ni mula-mula duduk dalam kepompong. Tapi bila dia sudah matang, dia dah besar, dia bebas terbang ke mana saja. Macam tu. Jadi diibaratkan dalam cerita tu, masa budak-budak kita jaga dia. Anak budak ni kita jaga dia. Tapi bila dia dah besar, bebas kat dia nak buat apa saja. Nak ikut Islam ke, nak ikut Yahudi ke, nak ikut Kristian ke, dia bebas. Itu butterfly. Tu maksud. Lepas tu ada satu scene dalam cerita tu, satu scene dia tengah makan, anak dengan ayah dia, anak dia. Anak ni tengah makan. Kemudian ayah dia boleh kata, ayah sebenarnya ayah tak kisah. Kalau adik nak tukar agama pun ayah tak kisah. Adik fikir sendiri agama mana yang baik bagi adik, adik ikutlah. Adik lebih kurang macam tu dia punya skrip. Skrip ni sangat-sangat bahaya. Kalau ni jadi satu trend dalam masyarakat kita, rosak. Siapa-siapa pun bila dia lahir, mak ayah dia Islam, automatik dia Islam. Maka tak ada, bukan dia diberi pilihan lain untuk nak pilih agama mana. Tidak, dia Islam. Dan kalau dia pilih nak tinggalkan Islam, jadi apa nama dia? Murtad. Dalam hukum hudud, murtad kena apa? Dipancung kepala. Memang nak menunjukkan larangan meninggalkan Islam. Sebab apa? Sebab Islam tu agama benar dah. Nak pergi tinggal buat apa? Bebas lah dia letak dia. Dia nak fikir itu hak kebebasan dia kan. Ini yang mereka bawa seluruh dunia ni. Inilah dia punya mainan. Racun Yahudi dia bawa atas nama hak kebebasan bersuara. Hak kebebasan, freedom. Kita bebas, boleh buat apa saja. Betul ke kita bebas? Kan? Betul ke kita bebas? Kalau bebas, traffic light merah ke hijau ke kuning, jalan je lah. Freedom. Kan? Langgar lampu merah, polis kejar. Awak tadi langgar lampu merah. Hak kebebasan saya. Jawab itu. Mana boleh hak kebebasan? Ikut peraturan lah. Dan kalau jalan raya pun ada peraturan, takkan jalan hidup tak ada peraturan. Peraturan-peraturan tu bahasa Melayu. Bahasa Arab dipanggil syariat. Tu syariat itulah syariat Islam, agama kita. Maka Islam tu dia ada peraturan. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Yang wajib mu kena buat, mu tak boleh tak buat. Mu tak buat, mu tanggung dosa. Sama ada azab tu kena kat dunia atau azab tu Allah tangguh di hari akhirat tu. Benda sunat pula, kalau mu buat boleh tambah pahala, mu tak buat tak dapat apa-apa. Benda harus pula, mu buat pun tak apa, mu tak buat pun tak apa. Benda makruh, kalau mu buat tak dapat apa-apa, tapi kalau tinggalkan boleh pahala. Benda haram, buat dapat dosa, mu tinggal dapat pahala. Jadi itu semua ada dah dia punya peraturan. Tiba-tiba hak kebebasan ni. Tapi pandai mereka, bila kena kat mereka kata hak kebebasan bersuara. Bila kena kat kita, dia kata ini isu sensitif. Nampak? Ini perkauman.
Ini isu penghinaan agama lain. Nampak? Itu mainan dia apa? Jaga-jaga tuan-tuan. Saya kena dah. Saya tahu. Kan? Depa ni tu. Bila kita cakap, saya kena, dia orang nak report saya 3,000 report seluruh Malaysia. Saya kena panggil polis. Kan? SB tanya saya. Apa maksud ustaz cakap gitu gini rakaman tu. Kan? Saya jawab, saya tengah berkuliah di sebuah masjid. Dan saya baca kitab. Kitab tu saya bawa pergi depan dekat polis. Saya tunjuk ni kitab. Dalam kitab tu hadis Nabi. Nabi yang kata, bukan kita pandai-pandai kata. Nabi kata, di akhir zaman umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa dan agama-agama lain, umat-umat lain. Mana agama-agama lain ni akan kerumun ke kita. Dalam hadis sebut kerumun akan Nabi kata seperti makanan yang sedikit dimakan beramai-ramai dalam satu talam. Dan Nabi buat kiasan. Saya bahaskan apa maksud kias tu. Takut orang tak faham. Jadi maksud saya seperti kita ni dimakan oleh ramai-ramai. Bila dimakan jadi apa? Takkan dimakan tu dia cuit. Gitu makan. Itu panggil makan. Makan ni khap. Dah tinggal apa situ? Tinggal tulang saja. Maksudnya tu. Mana kita ni akan diratah di ni macam-macam musuh-musuh Islam. Saya cerita macam tu, saya bahas hadis tu lah. Nah, tapi video tu di-cut pendek, sedangkan di hujung tu saya hurai lagi. Saya kata tapi itu bagi kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Adapun kafir zimmi yang tidak menentang Islam, kita tak disuruh berlawan dengan mereka, kita tak bermusuh dengan mereka. Malah kita boleh bermuamalah, mana ada urusan jual beli. Kita boleh berurus niaga dengan mereka. Saya nak renovate dapur rumah saya itu, panggil Cina tak? Dah Melayu tak ada nak buat kerja masa tu. Panggil Cina, dah apa salah? Salah? Tak salah. Nah, berurus niaga boleh. Cuma lebih baik kalau kita dapat yang Islam. Tapi kalau kita panggil yang bukan Islam pun, dia tak salah sebab tak sampai merosakkan akidah. Gitu. Waktu kena faham. Tapi kalau kafir harbi, jangan. Dia musuh kita. Maka kita kena tentang dia, lawan dia. Seperti mana Nabi dan para sahabat. Adakah Nabi ni suka berperang? Tidak. Habis kenapa Nabi berperang? Sebab itu musuh Islam yang diwajibkan Allah untuk berperang atas dia. Dengar gitu Tuan SB, baik-baik, betul. Kita bukan saya kata tuan, kalau tujuan saya nak memperak-perandakan isu perkauman ke apa dalam negara, kenapa saya pergi cakap dekat dalam masjid? Baik saya cakap kat luar, kan? Saya viralkan. Sedangkan audiens saya semua umat Islam, orang Islam semua yang dengar. Saya nak menyampaikan kepada orang agama saya sendiri supaya berhati-hati. Itu tujuan kita sampai, kan? Lepas tu gini sama macam kes Ustaz Wadi Anwar ke? Saya tanya tuan, cuba tuan fikir balik. Video kuliah agama kita ni, kuliah-kuliah ustaz-ustaz ceramah ni, macam mana boleh sampai dekat orang bukan Islam? Macam mana boleh sampai ke orang bukan Islam? Bila pula orang bukan Islam rajin nak dengar kuliah agama kita? Tak kata orang bukan Islam, yang Islam pun tak rajin dengar. Islam sendiri pun tak rajin dengar kuliah. Anakan pula mana-mana bukan Islam tiba dengar kuliah. Rajin benar. Bawa kitab ke benda? Jadi maknanya mesti ada satu provokasi di situ. Mana ada orang dalam sendiri, orang Islam sendiri yang tak puas hati dengan penceramah ke apa sebagainya, dia bawa konten video tadi sengaja diviralkan pada orang bukan Islam supaya orang bukan Islam jadi sakit hati, marah dan sebagainya. Itu sebenarnya, kan? Walaupun video tu beredar dalam bentuk platform yang umum macam TikTok dan sebagainya, tapi kita kena ingat, TikTok ke Facebook ke YouTube ke, dia akan keluar video-video yang kita minat. Kalau kita minat bola, keluar Messi, kan? Kalau kita minat ceramah, keluar Ustaz Azaidrus, Ustaz Wadi Anwar. Dia akan keluar benda kita minat. Dan bila pula dia punya like ceramah ada, dia macam mana boleh video tu sampai situ? Tu saya lepas. Kita berani kerana benar, kita hujah. Bukan kita buat kerana apa orang cakap apa, buat saja-saja. Kita buat untuk menyelamatkan agama kita. Baik.